Membaca itu adalah sunnah. Bahkan dia adalah arahan yang pertama Allah Ta'ala arahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita, kita ada dua kitab, dua bahan bacaan untuk kita baca. Bahan bacaan yang pertama adalah yang tertulis, Al-Quran, kitab-kitab dan sebagainya, itu disebut sebagai kitab makru'ah, kitab yang dibaca. Satu lagi, kitab ataupun buku untuk kita baca ni adalah alam ini. Alam ni adalah bahan bacaan kita. Kalau kita tidak baca yang tertulis, kita baca apa yang sedang berlaku pada alam ini. Itu adalah sebahagian daripada bahan bacaan yang perlu dibaca oleh kita. Dan ini ramai yang ditinggal oleh umat ini. Bila umat ini tidak berinteraksi dengan alam, maknanya dia tidak membaca alam. Apabila umat ini tidak membaca yang tertulis, maka umat ini akan jauh daripada maklumat. Secara sunnatullah yang menyatakan siapa yang banyak ilmunya, siapa yang banyak pengetahuannya, siapa yang banyak hasil pembacaannya, maka umat itu akan menjadi umat yang ke depan. Walaupun dia kafir, walaupun dia lawan dengan Allah, walaupun dia bukan orang Islam, ataupun dia adalah dia bukan menerima agama ini, tetapi dalam masa yang sama dia menerima sunnatullah. Sunnatullah itu mengajar kita untuk banyak membaca. Semua kita tahu satu orang tokoh di negara India, namanya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, yang semua kita tahu dan kita baca tentang bagaimana dia memberikan dan memperuntukkan sebahagian besar daripada kehidupannya yang adalah untuk membaca. Itu juga yang dibuat oleh Maulana Abdul Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadawi. Abdul Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadawi, dia menulis sebuah buku pada tahun 1960-an. Saya tak ingat tepat dalam 60 berapa. Dia tulis dalam buku tu, dia bertanya. Buku tu, judul buku tu tanya dalam bentuk pertanyaan. Maza khasiral alam al-islami bil iqamil muslimin. Apakah dunia ini akan rugi dengan terporongnya orang Islam? Orang Islam, kalau orang Islam duduk di bawah ni, dunia ni rugi apa? Dan dia menyebut punca sebenarnya dalam hidup ini, umat ini tak akan rugi selagi mana umat ini menjadi umat yang membaca. Dan dia sebut pada 60-an. Dia kata wa'ajaban, tetapi cukup ganjil bagi umat ini, umat iqra' la yaqra'. Umat yang disuruh untuk membaca, sunnah yang paling besarnya adalah membaca, tetapi umat ini tidak membaca. Membaca yang tertulis, kitab, buku, tulisan, dan membaca yang tersirat, membaca alam ini. Sebab itu dalam Al-Quran adik-adik semua baca, adik-adik semua hafal. Ayat yang terakhir surah Luqman. Ayat yang terakhir surah Luqman. Ayat yang ke-34 surah Luqman. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala simpankan. Allah Taala simpankan sebagai rahsia di sisinya. Dan kita tak tahu rahsia tersebut melainkan kalau kita membaca. Ayat yang ke-34 surah Luqman. Jadi saya nak ajak adik-adik konen, terutama para hafal Al-Quran yang bakal menghafal Al-Quran Al-Karim, jangan tinggal daripada sunnah membaca. Membaca kita tidak rujuk kepada sunnah baca Al-Quran sahaja, tetapi sunnah membaca ini adalah membaca satu hak tulisan ni, pertama ada kitab dan sebagainya, dan yang keduanya kita kena membaca apa yang dinamakan alam ini. Dalam Al-Quran saya tak ingat surah, wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah Taala tanya, dalam diri kamu kenapa kamu tidak lihat? Kenapa kamu tak baca dalam diri kamu? Sebab itulah seorang sarjana, waktu dia doktor perubatan dan dia bersyarah di Universiti Karachi 1989. Dia bersyarah di Universiti Karachi University dalam bidang medicine, dalam bidang kedoktoran. Dan bila dia berhenti, bila dia pincin daripada jadi doktor, dia masuk belajar bahasa Arab dan juga tahfizul Quran. Dia duduk sebelah saya. Waktu tu umur dia 60 lebih dah. Mati dah. Rahmatullah alaih. Di Karachi. Saya belajar Karachi pada waktu itu. Ayah saya hantar di Karachi umur 8 tahun. Saya duduk di Karachi waktu tu, belajar di sebelah dia.
bolehlah bahasa Urdu kata dong. Saya tanya dia. Saya tanya dia pasal kalau tersak main nak belajar Al-Quran, nak hafal Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Dia kata kerana ketika dia baca Al-Quran, Al-Karim, dia dapati bahawa banyak perkara ilmu perubatan daripada beberapa ayat sahaja dia boleh kaitkan dengan ilmu perubatan dan akan melahirkan rasa syukur. Dia baca ayat ni lah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu dengan segala wayar yang selerak, dengan segala ubat-ubat dan sebagainya ni, dan keupayaan akal kamu dan sebagainya, kenapa kamu tidak melihat? Yakni kamu, kenapa kamu tidak membaca? Kenapa kamu tidak merenungi tentangnya? Itu yang pertama. Sunnah yang diberikan. Jadi kita bersama untuk semua kan, maka takdir terlalu tinggi. Dia tidak hanya sekadar membudayakan budaya untuk mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim, baca Al-Quran, tapi dalam masa yang sama dia juga perlu membudayakan baca yang lebih baik, baca Al-Qaul, baca Anak ini. Dan dalam Al-Quran banyak, juzuk 30 banyak. Kalau yang berhubung dan tidak ibil, kenapa kamu tidak lihat? Yakni kenapa kamu tidak membaca kandungan-kandungan yang tersirat di sebalik seekor unta? Kenapa kamu tak baca tentang langit? Kenapa kamu tak tengok kepada bumi? Kenapa kamu tak tengok tentang perbezaan? Dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Dan Allah Ta'ala sebut juga, itu bukan dalam surah Rum, itu dalam Ali Imran. Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Rum, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbezanya lisan kamu dan warna kulit kamu. Itu adalah tanda kebesaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada 9 wali, kita ada 7 wali, tapi kita tengok daripada 7 orang tu, alul suara dia tak berbeza, alul suara dia sudah berbeza. Ada yang sama, tapi ada alul suara yang berbeza. Siti Nurhaliza, bila dia menyanyi penyanyi, adik dia pun tumpang atau album sama. Dia kak dia, dua-dua album kak dan adik dia pakai 3 album juga. Dia orang tak dengar sebab alul suara itu berbeza. Sedap, merdu dan sebagainya itu berbeza. Allah Ta'ala sebut, dan tujuan Allah Ta'ala sebut, ya, ayat tanda-tanda kebesaran untuk kamu membaca tentang perkara tersebut. Satu. Yang kedua, sunnah yang ditinggalkan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Rum. Dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut tentang musafir, gembara. Gembara ini adalah sunnah. Dia untuk menjadikan kita hebat. Kita disuruh untuk gembara di muka bumi, berjalan di muka bumi. Gembara di muka bumi ni Allah Ta'ala kata awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Jalanlah kamu di muka bumi. Satu dalam bentuk Allah Ta'ala bertanya, kenapa kamu tak berjalan? Satu dalam bentuk Allah Ta'ala perintah, jalanlah di muka bumi. Mengembara di muka bumi ini adalah sunnah. Dia adalah sunnah. Kita boleh mengenali alam ini dan meningkatkan kualiti diri kita apabila kita mengembara dan melihat perbezaan yang ada di atas muka bumi. Tuan-tuan, adik-adik, bumi Afghanistan sebagai contoh. Bumi Afghanistan. Pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan, dia nak sebarkan Islam ini sampai ke bumi Afghanistan. Tapi sebelum daripada dia hantar tentera, dia hantar satu pasukan perisik. Dan Uthman beritahu kepada mereka, kamu bermusafir sambil kamu membaca alam. Dan kamu balik, bawa laporan. Barulah kita boleh bertindak. Apa yang sepatutnya, apa yang seharusnya, apa yang patut kita buat ke depan. Pergilah pasukan peninjau ini. Mereka balik bertemu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mereka memberi laporan dalam bentuk syair, dalam bentuk qasidah. Ma'uha wasyadun wa isquha faqalun wasahduha jabalun in kasural juntu ja'u wa in qalbu da'u. Ma'uha wasyadun wa isquha faqalun wasahduha jabalun in kasural juntu ja'u wa in qalbu da'u. Saya sampai hari tahun 1989. 89 umur 12-13 tahun. Waktu itu almarhum Ustaz Fadil dengan almarhum Ustaz Azhari Abdul Razak. Ustaz Fadil hadir ke Pakistan dan dia buat pertemuan dengan anak-anak pelajar Pakistan, pelajar Malaysia di Pakistan di markas Jamaah Islami. Pertemuan, dalam pertemuan itu dia tanya beberapa soalan, terutamanya kepada yang muda-muda ni. Dia tanya beberapa soalan tentang siapa yang membuka kota Zin, siapa yang membuka kota Afghanistan, apa sekarang, dan ramai tak dia jawab. Lepas tu dia pun sebut tentang kawalan.
Saya tulis waktu itu saya hafal. Lepas agak tua sikit, barulah saya jumpa kata-kata ini terdapat dalam sebuah kitab, dalam kitab Wara'i Al-Musafir. Apa nama perkara-perkara yang ganjil dalam perjalanan orang yang bermusafir. Apa kata pasukan peninjau ini? Dia kata, muka bumi Afghanistan ini ma'uha wasyalun. Airnya cukup jernih dan cukup sejuk. Itu di lembah Panjshir. Wasahluha jabalun. Bentuk muka buminya berbukit-bukit. Wanisruha batalun. Pahlawan di sana adalah orang-orang yang dipanggil perompak. Perompak ini dianggap sebagai pahlawan. Pemimpin mereka adalah para perompak. In kasural jundu ja'u, kalau kita hantar tentera yang ramai, kita akan lapar. Wa in qallu, kalau kita hantar tentera yang sedikit, maka kita akan kalah. Maka kata pasukan peninjau ini, kami cadangkan supaya pergi kepada negara Mawara Unnahar, negeri-negeri Mawara Unnahar. Itulah Uzbekistan, Tajikistan dan sebagainya yang sekarang ini menjadi kawasan-kawasan kawasan yang tantang lah. Afghanistan dulu mereka dirampas oleh Rusia, kemudian sekarang mereka semua pakai merdeka semua. Saya nak sebut demikian, agama mengajar kepada kita sunnah. Nabi suruh kita bermusafir. Al-Quran menyebut tentang musafir. Di antara amal pribadi kita yang paling lengkap diajar oleh Nabi adalah tentang musafir. Musafir ada riwayat tentang doanya. Doa nak turunnya, doa nak sampai di satu tempatnya, doa apabila masuk pasarnya, doa apabila Nabi ajar perkara tersebut sebagai satu sunnah dalam amal pribadi kita yang biasa-biasa. Musafir ni orang barat pun musafir. Orang siapa pun lagi kembara. Tetapi Nabi nak ini adalah amalan sunnah. Nabi ajar suruh kita buat beberapa perkara. Nak masuk ke rumah yang bukan rumah kita, tempat penginapan kita, turun di rumah, baca subhanallazi sakhar, naik kenderaan subhanallazi sakhar lana hadha. Bila dalam doa untuk bermusafir, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Bila nak balik, aibuna taibuna abiduna li rabbina habidun. Semua itu Nabi ajar tu. Tujuan apa? Nabi nak sebut tentang pentingnya musafir. Musafir inilah, bila kita musafir, kita kembara, kita tengok dunia luar ni, akan menyebabkan otak kita makin boleh berfikir, dan dalam masa yang sama kita telah melaksanakan sunnah. Saya nak sebut dalam tajuk ini, Imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, dia buat satu, Imam Syafi'i ini adalah sastrawan. Dia ada satu, apa nama dia panggil, antologi sajak dia, ataupun antologi syair dia, dalam sebuah kitab yang dia tulis yang berjudul Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i. Dewan itu bukan makna dewan. Dewan itu maksudnya antologi. Antologi Imam Asy-Syafi'i. Dia sebut ma fil maqami zi aqlin wa zi adabin bi rahatin fad'il awtani wa qtaribi. Dia kata tidaklah menjadi tempat kedudukan yang baik bagi orang yang ada akal yang baik, akal yang cerdas, dan orang yang mempunyai adab yang baik untuk duduk di satu tempat. Adab dan akal kita ini dia akan makin membesar apabila kita berjalan dan berkelana di muka bumi. Katanya, fada'il awtani waqtaribi, maka hendaklah kamu tinggal sementara negeri kamu, waqtaribi, dan kamu merantaulah mencari pengalaman. Safir tajid iwaban amman tufariquhu waqsid fa inna ladzidal 'aishi bin nasabi. Dia kata berjalanlah kamu di muka bumi, kamu akan dapat ganti balik apa yang kamu akan dapat ganti balik apa yang kamu belanjakan. Safir tajid iwaban amman tufariquhu. Bermusafirlah, kamu akan dapat balik ganti. Kalau tidak dalam bentuk duit, kamu akan dapat pengalaman yang cukup luas. Baca saya bawa habis baca buku Ustazah Basikal. Naik direct daripada Kuala Lumpur sampai ke Mekah. Cuma masuk ke Mekah tu dia tak boleh jalan. 14 bulan kali dia pergi. Dia pergi ke Myanmar sampai Afghanistan. Akhirnya di UAE, sampai UAE nak masuk Mekah dia tak nak untuk kayu gerek. Suami isteri. Masa mula-mula baca tu dia buat gila kan. Boleh naik ke berterbang 8 jam boleh sampai ke Jeddah. Dia pilih untuk jalan. Tapi dia pilih untuk kayu gerek. Tapi bila kita tengok dalam pengalaman besar yang dia dapat itu, dan dia boleh tulis, kalau kita nak ambil daripada pengalaman dia, daripada apa yang dia mula dengan RM1,900. Tapi balik dari buku dia, harga jilid yang pertama RM79, jilid yang kedua RM70.
dan dia jual dengan kedua-dua jilid itu dengan combo RM150. Telah terjual hampir RM100. Sa'afir tajid iwadan amman tufariquhu. Jalalah di muka bumi. Paling tidak apa yang kamu belanjakan itu kamu akan dapat ganti, kata Imam Asy-Syafi'i. Wansaf fa inna ladzizal 'aishi fi nasabi. Dan bersusah payahlah dalam hidup, kerana kelazatan kehidupan ini adalah pada susah payah. Kelazatan kehidupan ini adalah pada susah payah. Susah payah. Satu ketika orang yang belajar, orang yang paling bila dia susah dalam belajar, satu ketika dia akan rasa kelazatan dalam hidup. Inni ra'aitu qufal ma'i yufsidu in saha qama wa in lam yajri lam yadri. Dia kata, saya melihat, kata Imam Syafi'i, kalaulah tasik ataupun takungan air itu, air tidak mengalir, air itu akan merosakkan air tersebut. Kalau kita duduk di satu tempat, kata di bawah tempurung, kita akan merosakkan potensi diri kita sendiri. Inni ra'aitu qufal ma'i yufsidu. Kita duduk di kita ya, kita tahu budaya kita ya, kita tak tahu budaya orang, dia akan merosakkan kita sendiri. Inni ra'aitu qufal ma'i yufsidu. In qala qaba, kalau dia berjalan, ayat itu akan jadi baik. Wa illam yajri lam yadri. Kalau ayat itu ayat yang tidak mengalir, ayat itu akan merosakkan dirinya sendiri. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, wal asadu laula firaqul ardi mahtarasat. Singa, kalaulah dia tidak keluar di tempat lain, dia tak keluar daripada hutan, dia duduk di pilih orang dia saja, dia dipilih geng-geng singa dia saja. Kalau dia tak keluar, mahtarasat. Dan saya orang tak tahu kata dia tu ada kekuatan yang cukup tinggi. Wasahmu laula firaqul usli lam yasib. Anak panah, kalau dia tak keluar daripada pusatnya, sudah tentu tidak tahu kata dia boleh menikam dan mematikan orang, menikam dan menyebabkan kematian kepada orang. Wasyamsu law waqafat fil falaki daimatan lamalluha an-nasu min ujubin wa min arabin. Matahari, sekiranya dia tak keluar daripada falaknya, daripada orbitnya, dia duduk statik, dia tidak bergerak, nescaya manusia tidak akan saling berkenalan, orang Arab dan orang Ajam. Arab dan Ajam ini dan bentuk muka bumi ini sebahagiannya ditentukan dengan pergerakan matahari. Waktu berbukan turawi mulqi fi amakinihi. Mah hitam tu, kalau dia duduk dalam bumi, dia tidak akan ada sebarang nilai. Mah duduk dalam bumi, dia tidak akan sebarang nilai. Tapi kalau dia dikeluarkan, akhirnya harganya cukup mahal. Wal'udu fi ardihi naw'un min al-hatabi. Tuhan tadi kita bersama. Kayu ud tu. Kayu ud tu kalau dia duduk di pokok dia tak ambil tengah ud tu, dia kata fil hatabi, sama dengan kayu api yang lain. Dia macam kayu api yang lain, tapi bila dia dikeluar dan dia diproses, maka ud itu menjadi harga yang cukup. Fa in tabarraba hadza 'izzul matlabah wa in tabarraba zaka 'izzul kazahab. Demikianlah, kalaulah kamu keluar dan kamu kenal dunia, kemuliaan kamu akan bertambah kerana pengetahuan kamu bertambah. Dan dalam masa yang sama, sebagaimana emas apabila diproses dengan teruk, dia merasai kesusahan dalam hidup, akhirnya emas itu akan menjadi emas yang bercahaya dan dia mempunyai nilai yang cukup tinggi. Jadi sunnah yang kedua yang saya nak sebut, bila kita sambut Maulid Rasul, satu membaca, yang kedua berkelana. Adik-adik kena ada satu semangat, satu ketika untuk berkelana, mencari di mana-mana juga bumi Allah Subhanahu wa taala untuk menambah apa yang dinamakan sebagai pengalaman dalam hidup. Satu, membaca. Dua, dia Nabi suruh kita berkelana. Umat yang tidak berkelana, yang duduk di bawah tempurung, Imam Asy-Syafi'i kata lam yatibi, dia akan menjadi umat yang tidak membangun. Dia akan menjadi umat yang terus terporong. Dia akan menjadi umat yang dia merasa orang lain pun macam dia. Yang dia akan perak dengan keganjilan. Bila orang mari kepada dia akan merasa cukup perak. Masa saya kahwin dengan isteri saya, kahwin dengan isteri 20 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas. Isteri saya main sini. Isteri orang Thailand, orang Thailand. Main masuk yang pertama jumpa dengan salah seorang mak makan orang almarhumah bertiak jumpa mak makan saya terus cakap bahasa Melayu. Cakap dia boleh cakap bahasa Melayu. Mak makan saya terus bisik kat saya. Dia kata betul, dia masuk Islam semua, dia boleh bahasa Melayu. Dia masuk Islam semua, dia boleh bahasa Melayu. Padahal isteri saya dia masuk Islam awal, kemudian dia belajar sampai habis diploma di sebuah kolej di Papua. Jadi sudah tentulah
Dia boleh bahasa Melayu sebab dia duduk dalam keluarga Melayu dan sebagainya. Pangkat dia tu orang Melayu. Jadi, tuan-tuan, kalau kita tak jalan, kita akan merasa kata Islam ni kita ya. Tapi bila kita jalan, kita akan nampak macam-macam jenis perbezaan. Macam-macam jenis perbezaan. Bacalah dan berkelanalah. Dan yang terakhirnya, sunnah yang ditinggal oleh kebanyakan orang. Sunnah yang ditinggal oleh kebanyakan orang. Nabi kata, tafakkaru fil makhluk, wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang semua makhluk ini. Dan janganlah kamu berfikir tentang khaliq, tentang pencipta. Berfikir ni, sebagian orang kata, ni adalah urusan agama, tak payah fikirlah. Terima sajalah. Ataupun orang sebut kata, ini budaya kita, tak payah fikir. Berfikir inilah yang akan menentukan kita menjadi mati. Berfikir inilah akan menyebabkan kita menjadi maju. Sebab itulah antara arsitek untuk membangun mana-mana negara, mana-mana kedudukan umat ini adalah apabila ramainya di kalangan mereka manusia berfikir. Dan orang yang nak berfikir, dia kena membaca ataupun berkenal. Dua benda. Kalau tidak, dia tidak ada bahan untuk berfikir. Dengan dia membaca, dia boleh berfikir. Betul ataupun salah, pertimbangan dan sebagainya. Yang mana dia ufuk, akal dia akan jauh. Demikianlah yang kedua yang adalah berkelana. Membaca dan berkelana akan menyebabkan kita beramal dengan sunnah yang ketiga, iaitulah berfikir. Mudah-mudahan Maulidul Rasul pada kali ini mengajar kita bersama untuk mengamalkan sunnah ini. Salah satunya musafir, salah satunya membaca, musafir ataupun berfikir. Dan yang ketiga itu berfikir, dia tidak boleh berlaku melainkan kita mula dengan membaca dan berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.